Okey, jumlah pelajar ada lebih kurang berapa orang kat sini? 2 tak silap kan? Ada 2 pelajar. Okey. Alright, kita mulakan. Okey, kita mulakan untuk perbincangan kita untuk mata pelajaran sains. Pada malam ini kita akan menjawab soalan ya, praktis fokus SPM 4. Okey. Praktis fokus SPM 4, kertas 1, arahan ya. Setiap soalan diikuti dengan 4 pilihan jawapan A, B, C, D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Okey, so kita tengok untuk soalan nombor 1. Okey, saya kecilkan sikit. Soalan nombor 1, saya harap awak boleh baca. Okey. Okey, antara graf berikut yang manakah menunjukkan kadar perubahan kuantiti tindak balas dalam suatu tindak balas antara larutan natrium tiosulfat dengan asid hidroklorik. Okey, graf yang manakah menunjukkan kadar perubahan kuantiti bahan tindak balas dalam suatu tindak balas antara natrium natrium tiosulfat dengan asid hidroklorik. Okey, apa jawapan dia? A. Okey, awak boleh tengok paksi Y diwakili oleh kepekatan larutan natrium tiosulfat. Untuk paksi X diwakili dengan masa, iaitu saat ya, per saat. Okey. Alright, so yang mana satu jawapan yang paling betul? A, B, C ataupun D? Kepekatan ya, kepekatan natrium tiosulfat dibandingkan dengan masa. So, yang mana satu yang betul? Okay, cuba kita tengok di sini. Sebelum ni kita ada buat eksperimen untuk melihat kepada kepekatan larutan natrium tiosulfat. Okay, cuba tengok. Cuba tengok yang ini ya. Okay. Kepekatan ya. Di sini yang ini ya. Eksperimen 4.2. Okey, kesan kepekatan bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas. Maknanya bagaimana kepekatan mempengaruhi kadar tindak balas. Okey. So, cuba awak tengok di sini kepekatan 0.20, 0.16, 0.14, 0.08 dan 0.04. Itu kepekatan dia. Masa yang diambil. 0.20, 24 saat. 0.16 kurang pekat. Masa yang diambil 30 saat. Dan kalau kamu tengok bila kurang pekat, masa yang diambil ialah paling tinggi kan. Okey, mengambil masa yang lebih lama lah. So maksudnya kesimpulan di situ, ini graf dia. Okey, awak dapat jawapan dia kan. So maksudnya lebih pekat, lebih apa dia? Masa lebih cepat. Okey. Lebih kurang pekat, masa yang diambil ialah lebih tinggi, lebih lama. So awak boleh tekalah jawapan dia apa. Betul tak? Okey, kita pergi balik kepada soalan tadi di sini. Jawapannya di mana? Apa jawapan dia? Siapa nak jawab? Okey, awak boleh jawab dalam hantar message ataupun secara guna mic. Apa jawapan dia? A, B, C ataupun D? Kepekatan larutan natrium tiosulfat
Yang mana satu? Jawapannya? Awak rasa jawapannya yang mana? Okey, saya tengok pada jawapan awak. Okey, siapa nak cuba? Ini ada Riz, ada siapa ni? Afaf Fatia. Okey, yang mana satu? Kepekatan larutan dan juga tindak balas. Jawapannya ialah A, B, C ataupun D. Cepat-cepat, siapa nak jawab? Tak ada siapa nak jawab ya, nak cuba. Okay, Riz kata B. Are you sure B, Riz? Awak yakin B jawapan dia? Kalau kita tengok Rajah tadi jawapannya ialah B kan. Lebih tinggi kepekatan, lebih apa dia? Masa yang diambil lebih rendah. Kerana lebih cepat lah. Okay, so bagi saya jawapannya B, tapi saya tak tahu untuk ini jawapannya ialah A. Tu kena tengok balik lah kan. Tapi kalau kita tengok pada eksperimen tadi, okay, eksperimen yang kedua ya, yang ini kepekatan, graf kepekatan larutan natrium tiosulfat melawan masa. Ini jawapannya berdasarkan graf apabila kepekatan larutan natrium tiosulfat meningkat, masa yang diambil untuk tanda pangkah mula tidak kelihatan, iaitu masa tindak balas semakin berkurang. Kepekatan meningkat, masa yang diambil semakin berkurang. Itu dia punya dapatan daripada sinilah. Okey, ini adalah berdasarkan graf bertambah secara linear dengan kepekatan larutan tiosulfat. Okey. So, di sini kalau awak tengok dia punya graf macam ni bacaan dia. Cuma saya agak muskil jugalah sebab okey, soalan ini jawapannya ialah pada A ya. Okey, so saya rasa di sini jawapannya ialah B. Okey, awak cek balik ya. Cek balik untuk nombor 1A. Untuk nombor 1B. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Tindak balas yang manakah merupakan tindak balas yang cepat? Tindak balas yang manakah merupakan satu tindak balas yang cepat? Ini adalah untuk soalan nombor 2. A. Pengaratan paip air. B. Pembakaran etena. C. Penapaian dan D. Fotosintesis dalam tumbuhan hijau. Jawapan? Siapa nak cuba jawab tak apa, salah is okay. Awak tulis nombor kata nombor 1B, nombor 2, sekian-sekian. Okay. Salah tak apa, kita belajar kan. Salah tak kisah ya. Okay. Okay, cuba. Okay, kalau pengaratan pipe ni saya rasa mengambil masa. Okay. Pembakaran etena. Etena ni dia, kalau saya tak silap, etena ni adalah sejenis gas. Okay. Mungkin ada kaitan dengan gas di sini, etena. Dan C, penapaian. Penapaian juga ambil masa. Contoh, kalau awak guna yeast kan. Yeast. Penapaian yeast untuk kalau campur dengan air dan juga tepung gandum kalau nak buat roti kan. Sekurang-kurangnya saya rasa untuk dia kembang mungkin ambil masa setengah jam. Okay, penapaian. So dia tanya ya, tindak balas yang cepat. Okay, fotosintesis juga mengambil masa juga ya dalam tumbuh-tumbuhan. So jawapan di sini adalah nombor 2 adalah B, pembakaran etena. Tindak balas yang cepat. Okay. Right. So okay, kita tengok di sini nombor 3. Rajah 1. Okay, nombor 2 jawapannya B ya. Nombor 1 jawapannya A actually. Tapi kalau saya tengok gambar Rajah tadi ialah jawapannya should be dekat B ya. Okey, nombor 3. Rajah 1 menunjukkan graf
perubahan hasil tindak balas melawan masa bagi 4 tindak balas. 1, 2, 3, 4 Roman. Tindak balas manakah yang paling cepat? Okey, tindak balas manakah yang paling cepat? Okey, cuba jawapan. Jawapannya ialah? Okey, tadi saya tak berapa dengar. Yang nombor 1 ni. Okey, isi padu hidrogen dan masa ya paling singkat. Ya betul. Jawapannya ialah A. Nombor 3, jawapannya ialah A. 1 ya. Okey, pada kedudukan inilah A ni ya. Okey, bagus jawapan dia. Okey. Cuba lihat pula pada rajah 2. Okey, nombor 4, sorry ya. Nombor 4, rajah 2 menunjukkan graf isi padu gas hidrogen. Okey, rajah 2 menunjukkan graf isi padu gas hidrogen melawan masa dalam tindak balas zinc dan asid hidroklorik. Okey, kalau awak tengok di situ, pada peringkat permulaan dia meningkat dengan mendadak dan bila dia tiba pada kedudukan, daripada 0 hingga 20 saat, dia meningkat dengan mendadak dan selepas 20 saat bila dia tiba pada isi padu hidrogen 50 cm padu dia akan jadi apa? Kat sini. Isi padunya akan menjadi tetap. Sebelum ni dia meningkat isi padunya ya. Berapakah kadar tindak balas purata bagi tindak balas itu? Berapakah kadar tindak balas purata bagi tindak balas itu? Masa yang diambil ialah 20 kan? So, isi padu hidrogen pada maksimumnya ialah 50 cm padu. So, jawapan kamu ialah nombor 4. Ni purata purata. Apa jawapan? Tadi ada nak cuba jawab boleh guna mic ataupun guna awak type di sini dekat message ni. Berapa? Awak rasa? Keseluruhannya ialah 50 cm padu kan? Mengambil masa 20 saat. So 50 bagi 20 berapa? 2. 2 aja? 2.5. Ya. 50 bahagi dengan 20. So jawapannya ialah 2.5 cm cm padu per saat. Gitulah dia panggilnya per saat ini padu so 2.5 cm jawapannya ialah D. Nombor 4 jawapannya ialah D. Kita pergi kepada nombor 5. Yang manakah antara yang berikut, yang manakah mempunyai kadar tindak balas yang paling rendah? A. Penapaian, B. Glukosa, A. Penapaian glukosa, B. Pembakaran etanol, C. Pengoksidaan magnesium dan D. Peneutralan asid dan alkali. So jawapannya ialah tadi saya dengar tadi jawapan tadi. Apa dia? Nombor 5 jawapannya ialah? Betul. Jawapannya ialah A. Nombor 5 jawapannya A Penapaian glukosa. Yang lain ni cepatlah. Pembakaran etanol sebab gas. Pengoksidaan magnesium dia adalah
mineral kan, magnesium tu kan, dia bergabung dengan oksigen, pengoksidaan magnesium, maksudnya magnesium oxide. Macam mana magnesium dia punya apa tu metal tu bergabung dengan oksigen, so dia jadi magnesium oxide, oksida. Okay, so nombor D, peneutralan asid dan alkali. Peneutralan asid dan alkali ni juga dikira cepat lah berbanding dengan penapaian tadi. Penapaian setengah jam lebih kurang lah kalau guna yeast. Okay, so nombor 5 jawapannya ialah A. Nombor 6. Apakah maksud kadar tindak balas? Apakah maksud kadar tindak balas? A. Pertambahan hasil tindak balas. B. Pertambahan hasil kadar tindak balas dengan masa. C. Pengurangan bahan tindak balas dengan masa. Dan D. Perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. So jawapan nombor 6 ialah yang paling betul apa? So jawapan untuk nombor 6 ialah A, B, C ataupun D. D kot. D code. Okay, D code. Okay. Ada nombor D code Okay. Alright, D. Okay, betul. Jawapannya ialah nombor 6 ialah D. Nampak penerangan tu macam lebih panjang sikit dan memang betul lah. Perubahan kuantiti bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas per dengan unit masa. Okay. Dan masa tu disukat dalam saat ya. Okay, nombor 7. Nombor 7, unit yang manakah betul untuk kadar tindak balas? Unit manakah yang betul untuk kadar tindak balas? Jawapannya ialah B. oh, kata B. Joule tu macam tenaga kerja. Tenaga kerja joule. Okay, so yang mana satu? Sebab dia nak perubahan tadi kan dia tengok kan perubahan kuantiti ya. Sebab biasanya perubahan kuantiti disukat dalam apa? Ya. Kuantiti hasil perubahan tindak balas ni diukur dalam unit apa? Ya. Okey, diukur dalam unit. Okey, siapa-siapa nak cuba? Siapa tadi tak jelas? Diukur dalam unit? Unit masa. Gram. Unit gram. Gram per saat. Masa yang diambil ialah saat. So perubahan berat hasil tu adalah ukur dalam gram. So jawapannya ialah A ya. Nombor 7, unit yang manakah betul untuk kadar tindak balas adalah gram per saat. Sebab kita melihat dia dalam masa dari segi masa perubahan itu dan kita lihat dalam bentuk berat dia dalam gram. Kita sukat dalam gram ya. Okey, so nombor 7 ialah A. Nombor 8. Rajah 3 menunjukkan graf jumlah isi padu gas melawan masa bagi tindak balas penguraian hidrogen peroksida. Okey, so dia bagi ini ya, gambar rajah ini. So kalau awak tengok yang menegak ini si padu gas oksigen dan anak panah yang mendatar di paksi X ini adalah masa dalam saat. So titik manakah menunjukkan kadar tindak balas paling rendah? Pada ya. D ya, saya dengar D. Okey, betul. D ya, nombor ni nombor 8. Jawapannya D, betul. Sebab masa yang diambil lebih lama. Betul tak? So kalau masa yang diambil lebih lama tu for sure lah kita tahu bahawa
kadar tindak balasnya lebih rendah dan memerlukan masa yang lama. So, nombor 8 jawapannya ialah S, titik S itulah. Kan titik S adalah pada D, jawapannya D. Okey, so nombor 9. Apakah fungsi serbuk besi ferrum dalam proses Haber? Kita dah bincang pada minggu lepas proses Haber. Okey. Apa fungsi serbuk besi? Untuk A sebagai mangkin, B sebagai hasil tindak balas, C sebagai bahan tindak balas dan D sebagai, tugasnya ialah untuk menurunkan kadar tidak balas. Yang mana satu? B. Sebagai B ataupun D? B hasil tidak balas. Donkey ataupun Bangkok? Bego. Bangkok. Okey, jawapannya ialah nombor 9. Jawapannya ialah apa? Awak ingat balik tak sebut besi tu? Kita bincang minggu lepas. Kita cuba tengok di sini kan. Saya balik semula kepada proses Haber. Proses Haber. Mana proses Haber ya? Dekat sini. Serbuk besi digunakan sebagai Mungkin. betul. Okey. Baru awak tahu kan. Serbuk besi digunakan sebagai pemangkin. Jawapannya ialah A. Nombor 9. Jawapannya ialah A. Okey, nombor 10. Antara bahan berikut yang manakah digunakan sebagai mangkin dalam proses sentuh? Oleum, serbuk sulfur, vanadium oksida ataupun udara? Tak tahu. Tak tahu. Aduh. Okey, mari kita tengok balik gambar rajah pada minggu lepas. Ini sekejap Ini adalah proses Haber dan di sini adalah proses sentuh. Okey, pada proses sentuh ini dia guna apa? Untuk menggalakkan lagi tindak balas. Jesus. Itu pemangkin apa yang digunakan? Ini sebenarnya proses sentuh kan. So dia letak apa untuk lebih mempercepatkan lagi. Helium. Nampak tu? Kan? Suhu 450 tekanan 1 atm. Mungkin dia adalah vanadium V oksida. Nampak lagi? Jelas vanadium. Awak ada nota ini tak? Ada nota ini? Tak ada. Tak ada, kesian. Okey. You all semua nama dekat dalam saya letak dalam WhatsApp group tau. Tapi awak dalam kat mana? Dekat. Dekat Telegram Okey, nanti saya letak dalam Telegram lah. Okey. Saya minta admin letak dalam Telegram. Alamak, kesian pula awak tak boleh nak refer balik. Okey, insyaAllah saya minta admin masukkan. Okey, so kita ada masa lagi. Okey, kita ada masa lebih kurang 47 minit. 17 minit. Minta maaf 17 minit lagi. Okey, cuba kita jawab untuk kertas 2. Arahan. Jawab semua soalan. Rajah 1 menunjukkan graf isi padu gas karbon dioksida yang terbebas melawan masa bagi suatu tindak balas antara kalsium karbonat dan juga asid dengan asid hidroklorik. Okey, soalan dia, hitung kadar tindak balas purata. Dia nak purata A dalam minit yang kedua. Okey, cuba awak lihat minit yang pertama ialah antara 0 hingga 60. Betul? Ini minit pertama. Okey, dan ini minit kedua. Okey, so minit kedua adalah antara 60 saat dengan 120. Betul? Okey, so awak ambil
pada kedudukan 60 saat berapa bacaan? 23. 23. Okey, sebab ni minit kedua Ini 0 dengan 60 tu minit pertama. Minit kedua ialah antara 60 saat dan 120 saat. So awak ambil bacaan 60 saat adalah bacaannya ialah berapa? 23 cm padu cm padu atas ni bacaan dia. Okey, kedudukan 120 adalah 39 cm. berapa awak rasa bacaan dia? 39 cm padu. 30 cm padu. So, okey. 39 cm padu tolak dengan 23 cm padu. Boleh? Okay, awak dapat hasil pada minit yang kedua. Hasil tindak balas dia ialah 39 tolak 23. Saya tak boleh buat pengiraan kat sini sebab saya tak guna pen tapi saya bagi tahu awak 39 pada hujung minit kedua tu dan 23 cm padu pada permulaan minit yang kedua. So awak tolak 39 tolak 23, jawapannya ialah 16. Okey, masa pula, okey, berapa masa dia? Berapa masa yang diambil? Okey, masa yang diambil ialah untuk A saya tengok di sini masanya ialah 200 berapa? 10. 210 ditolak dengan 60 saat. Okey, awak dapat berapa? 150. Lebih kurang lah. Okey, jawapan kat bawah dia, pembawah dia ialah 60 saat sebab ini 120 tolak 60. So jawapan dia ialah 60 saat. So awak bahagikan 16 cm padu bahagi dengan masa yang kedua ialah 60 saat yang kedua. So awak bagi 60. 0.27. Okey. Okey, awak bahagi dapat berapa? 0.27. Betul 0.2 actually okey 16 okey perubahan isi padu tu adalah 16 cm. 39 tolak 23. Okey, pembawah dia ialah masa. Masa ialah 120 tolak 60. Okey, so jawapannya 60. So jadi 16 cm padu bahagi dengan 60 saat. So jawapannya ialah 0.267. Ataupun tadi ada yang jawab, okey, ada pelajar yang jawab sebentar tadi ialah 2.67 betul. Betul jugalah sebab 67 tu dibundarkan. Okey, 67 tu dibundarkan jadi 0.27. Boleh. Ataupun ya betul tadi awak kata 0.27 ataupun 0.267 pun boleh juga. Okey, so kita tengok B. Dalam 2 minit yang pertama. Okey, kalau dalam 2 minit yang pertama, dia bermula daripada kosong. Kalau dia kata minit yang kedua ialah antara 1 minit dengan 2 minit yang ini kan. So kalau dia kata 2 minit yang pertama, so awak mulakan masa dia ialah daripada kosong. Boleh mulakan dia pada kosong dan masanya untuk 2 minit yang pertama masanya ialah pada 120 saat sama dengan 2 minit lah. So awak tengok, okey, dia punya isi padu, okey, pada 2 minit, ujung 2 minit ni ialah 39. Okey betul 39. Dan isi padu dia pada saat kosong saat kosong ialah isi padu dia ialah kosong. So 39 tolak kosong berapa? 39. Betul. 39 tolak kosong ialah 39.
Masa yang diambil ialah berapa? 120. Betul, 120. Jadi untuk B, pengiraan dia ialah 39 tolak kosong sama dengan 39. Okey, masa ialah 120. So 39 bahagi dengan 120. So jawapan kamu ialah apa? 120. Ha? 120. 39 bahagi dengan 120. Berapa jawapan dia? 0.325. Betul. Okey, untuk B 0.325. Okey, sebab hasil 39 tolak kosong dibahagikan dengan 120 saat bersamaan dengan 2 minit. Okey. So 39 bagi 120 jawapannya ialah 0.325 cm padu. Jangan lupa letak unit cm padu. Okey. Kita pergi pada C ya, keseluruhan bagi tindak balas ini. Okey, tindak balas ini adalah apa dia? Masa tindak balas. Berapa masa tindak balas? 240. Okey. So ekspresi padu daripada 0 hingga 240 ya. Untuk saat 240. 40. Masa ialah 240. Okey. Isi padu berapa? 45. So 45 bahagi dengan 240. okey, berapa jawapan dia? 5.1875. Okey, berapa tadi saya tak berapa dengar? 0.1875 cm padu. Okey, betul lah tu. Kalau awak bagikan 45 bagi dengan masa 240. Okey, nanti sekejap. Saya cuba dengan saya punya kalkulator kan. 45 dibahagikan dengan 240. So 0.1875. Sepatutnya itulah jawapan dia ya. Okey. 0.188. Awak boleh letak situ 0.188 ataupun 875 tu 5 tu awak bundarkan jadi 8. 0.188 gram saat kuasa tolak 1. Boleh ya? 0.188 gram saat kuasa dia negatif 1. Okey, itu jawapan dia. Boleh ya? InsyaAllah. Okay, very good. Okay. So ada masa lagi kan? Okay, so rajah 2 menunjukkan proses penghasilan asid sulfurik secara industri. Namakan proses penghasilan asid sulfurik seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2. Namakan proses. Apa nama proses dia? Yang ini proses asid sulfurik. Apa nama dia? Membakar. Betul, dalam gambar rajah tu ada. Proses apa ni? 4.21. Ni kan dia nak buat asid sulfurik ni. Kita dah belajar minggu lepas kan. Dia nak buat asid sulfurik. So, apa nama proses dia? Sentuh untuk menghasilkan asid sulfurik. Okey, proses apa nama? Proses? Sentuh untuk menghasilkan. Betul. Proses sentuh. Yang kita nak ialah nama proses tersebut. Iaitu proses sentuh. Untuk A ya, jawapan 2A ialah proses sentuh. Okey, jawapan untuk 2B. Apakah dia? Namakan gas yang berlabel X. Gas apa? Oksigen. Awak tengok kan udara adalah oksigen campur dengan serbuk sulfur. Dia akan bertindak balas dan menghasilkan gas apa? Karbon dioksida. Sulfur dioksida. Jawapan dia ya. Namakan gas yang berlabel X ini adalah sulfur dioksida.
Okay, sulfur dioksida ataupun dia punya apa tu dia punya tindak balas, okay, SO2 kat bahagian bawah tu. Okay, sulfur dioksida sebab sulfur ni bergabung dengan oksigen dalam bekas yang ada api ni kan. So dia menghasilkan gas tersebut dan gas tersebut dialirkan dalam satu tangki di mana terdapat vanadium. Tindak balas dia lagi cepat di dalam tangki ni. Okay. Alright. So kita pergi pada nombor 2, B2. Okay. Namakan gas yang berlabel Y. Ya, gas yang berlabel Y ini berlabel Y ini adalah apa dia? Tak ingat. Dia menambahkan lagi oksigen itu. Kan, bila dia masuk dalam tangki ni, dia menambahkan lagi oksigen tersebut. So, okay, saya namakannya. Gas itu adalah sulfur trioxida ataupun trioxida. Trioxida ya. Untuk gas Y itu, gas Y adalah sulfur trioxida. Okay ya. Alright, so nombor 2C. Kita tengok nombor 2C. Apakah fungsi vanadium oksida dalam penghasilan asid sulfurik? Kita dah tengok tadi. Apa fungsi vanadium? Sebagai apa? Vanadium tadi? Sebagai? Tindak balas. Mempercepatkan tindak balas. So vanadium itu adalah mangkin. Fungsi vanadium adalah sebagai mangkin. Okay, nombor 2C jawapannya ialah mangkin. Okay, nombor 2D. Apakah bahan Z yang dicampurkan dengan oleum untuk menghasilkan asid sulfurik? Mana bahan Z? Z ni. Ini apa ni? Ini apa ni Z ni? Ataupun Z tu apa? Air. Yes, betul. Air. Bagus ya. Z ataupun Z adalah bahan air. Nama dia air ya. Okay. Alright. So. Okay. Sempat lagi tak kita bincang ini? Ada 3 minit. Boleh ya? Terlebih sikit masa boleh ya? Okay. Arahan. Jawab semua soalan. Bincangkan aplikasi kadar tindak balas dalam situasi yang ditunjukkan. Situasi 1. Okey. Tindak balas tinggi. Tindak balas yang okey. Saiz tindak balas macam mana? Kecil ataupun luas? Saiz bahan tindak balas, sorry ya. Saiz bahan tindak balas, okey, di sini dikatakan kecil. Okay, saiz bahan tindak balas kecil, ini dia guna arang ya. Dia guna arang. Okey, dan jumlah luas permukaan yang besar. Maknanya dia guna banyak arang ini kan. Saiz tindak balas ni kecil sebab arang ni setiap satu adalah saiz bahan tindak balas ini adalah kecil tetapi jumlah tindak balas permukaan yang luas. Sebab ini adalah dia guna banyak arang tadi kan. So dia kata sini jumlah luas permukaan yang besar. Okay, kita tengok pula pada situasi yang seterusnya. Okay, kita tengok sini. Nyatakan. Okay, nombor 3. Okay, kita tengok yang ni nanti ya. Ada lagi tak lepas ni? Tak ada ya. Ini situasi untuk 1. Okay, kadar tindak balas. Bagaimana kadar tindak balasnya? Di sini hilang ya untuk B. Okey, tak apa. Okey. Untuk di sini, nyatakan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam pembakaran gas yang dikaitkan dengan pembakaran arang kayu yang bersaiz kecil. Dia apa? Kau tahu apa ni? Tak nampak apa, cuba zoom. Tak nampak? Okey, besar sikit.
Nyatakan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam pembakaran yang dikaitkan dengan pembakaran arang kayu yang bersaiz kecil. Pembakaran. Okey, jawapan dia ialah, tadi saya dah bagi jawapan actually. Saiz bahan tindak balas yang kecil, jumlah luas permukaannya adalah besar. Itu jawapan untuk nombor 1. Okey, untuk nombor 2, bagaimanakah kadar tindak balas diubah suai antara pembakaran arang batu yang bersaiz kecil berbanding dengan pembakaran arang kayu yang bersaiz besar? Kadar tindak balas antara saiz kecil dengan saiz besar. Kadar tindak balas yang mana yang lebih cepat? Kecil. Ya, betul. Kadar tindak balas, dikata kat sini nombor 3 bahagian 2, kadar tindak balas semakin meningkat. Bagaimanakah kadar tindak balas diubah suai antara pembakaran arang batu yang bersaiz kecil berbanding dengan pembakaran arang, okey. Maknanya kat sini pembakaran arang kayu bersaiz kecil, maknanya tindak balas dia lebih apa? Lebih tinggi ataupun lebih cepat. Betul. Saiz kecil lebih cepat. Tindak balas lebih cepat, tindak balas lebih tinggi. Ataupun lebih meningkat. Okey, kita pergi pada B, situasi yang kedua. Okey, ini apa ni? Periuk apa ni? Nasi. Periuk nasi, okey, ini adalah periuk tekanan tinggi kita panggil ya. Periuk tekanan tinggi, ini biasa kalau awak nak masak, apa tu, nak masak daging dia boleh, sebab tekanan dia sangat tinggi, daging tu boleh masak dengan cepat daripada masak dalam periuk biasa. Okey ya, ini adalah situasi yang kedua. Soalannya, nyatakan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam proses memasak makanan yang dikaitkan dengan penggunaan periuk tekanan sebagai alat memasak. Nyatakan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ini. Apa dia faktor tindak balas tersebut? Semakin tinggi tekanan, semakin cepat. Semakin meningkat. Semakin meningkat takat didih takat didih air semakin meningkat di dalam periuk tekanan. Semakin tinggi takat didih air, semakin tinggi suhu tindak balas. Maksudnya dalam ini tekanannya adalah tinggi dan tekanan tinggi ini akan menyebabkan takat didih air juga meningkat. So takat didih air yang meningkat akan menyebabkan apa dia? Suhu tindak balas juga akan meningkat. So jadi kat sini awak boleh lihat tekanan tinggi akan meningkatkan suhu air. Suhu air yang tinggi akan mempercepatkan makanan itu masak. Betul? Betul Betul. Okey, kita tengok pula nombor 2, soalan nombor 2. Bagaimanakah kadar tindak balas diubah suai antara penggunaan periuk tekanan berbanding dengan periuk biasa? Bagaimanakah kadar tindak balas diubah suai? Bagaimana tindak balas tu diubah suai? Suhu tindak balas semakin menurun. Kadar tindak balas semakin meningkat ya. Jika kita bandingkan antara periuk tekanan dengan periuk biasa, tekanannya meningkat sebab dia tutup periuk tekanan tadi kan? Betul tak? Okey ya. Okey, perbezaannya ialah tekanannya adalah lebih tinggi, lebih meningkat. Okey. So, okey, boleh saya pergi pada C, boleh ya? Situasi C. Okey, untuk situasi C, nyatakan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam udara yang berkaitan dengan mengecat permukaan besi yang terdedah kepada udara. Nyatakan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam udara yang berkaitan dengan mengecat permukaan besi yang terdedah kepada udara. Maknanya faktor yang mempercepatkan lagi. Apa dia?
Apa? Pengeratan. Nombor 2 C1. Apakah yang mempercepatkan lagi cat tu mengering? Pemanasan. Awak rasa apa? Kepanasan? Pemanasan global. Kepanasan ataupun kepekatan cat? Oh, Dia ada kaitan dengan kepekatan cat. Kalau cat lebih pekat, adakah dia lebih cepat kering? Ataupun cat yang cair lebih cepat kering? Yang mana satu? cat yang pekat. Betul. So jawapan untuk nombor 1, okey, jawapan untuk nombor 1 ialah kepekatan. Okey, faktor yang dia nak ialah kepekatan bahan tindak balas. Maksudnya kepekatan cat, okey? Faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas adalah kepekatan bahan tindak balas iaitu cat tadi. Okey, nombor 2C. Bagaimanakah kadar tindak balas diubah suai antara permukaan besi yang dicat dengan permukaan besi tanpa cat? Karat. Okey, bagaimanakah kadar tindak balas diubah suai antara permukaan besi yang dicat dengan permukaan, okey. Alright, so di situ awak boleh lihat nombor 2, jawapan C nombor 2 adalah kadar tindak balas, jawapan dia ialah kadar tindak balas menurun. Maksudnya besi dengan udara besi dengan udara. Okey. Kalau besi dengan udara sama ada cepat ataupun tidak tindak balas, adakah dengan menyapu cat ataupun dengan terdedah tanpa cat? Menyapu cat. Yang kita sapu cat itu maksudnya menurunkan lagi kadar tidak balas. Itu jawapan dia boleh? Boleh. Dengan awak tulis lah kat situ. Dengan menyapu cat pada besi akan menyebabkan kadar tindak balas menurun. Boleh ya? Dengan menyapu cat akan menyebabkan kadar tindak balas menurun. Maksudnya tindak balas tu jadi lagi lambat lah kalau awak sapu cat. Okey, boleh ya? Okey, kadar tindak balas ni menurun. Tu jawapan dia, okey? Alright, nombor D, situasi yang keempat. Nyatakan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas penguraian kanji kepada maltosa dalam air liur yang mengandungi amilase liur. Faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas penguraian kanji kepada maltosa dalam air liur. Apa tu? Okey, tak apa, saya bagi jawapannya untuk saat yang dah kita punya masa pun dah 7 minit lebih kan. Okey, saya bagi jawapannya. Okey, amilase liur adalah mangkin. Amilase liur tu adalah mangkin. Dia berfungsi sebagai mangkin dalam tindak balas penguraian kanji kepada maltosa. Maknanya faktor yang mempengaruhi tindak balas adalah amilase liur tadi. Amilase yang mengandungi liur yang mengandungi amilase tadi, dia adalah sebagai pemangkin yang mempercepatkan lagi tindak balas. Okey, penguraian kanji kepada maltosa. Maknanya awak sebut situ amilase sebagai pemangkin. Dia menyebabkan dia merupakan faktor yang mempengaruhi kadar tidak balas. Okey? Dan untuk soalan yang terakhir pada malam ini, bagaimanakah kadar tindak balas penguraian kanji kepada maltosa diubah suai dengan kehadiran amilase liur? Air. Maknanya wujudnya adanya amilase liur akan menyebabkan kadar tindak balas semakin meningkat. Betul tak? Betul. Kan amilase tu sebagai faktor ya. Faktor mempercepatkan lagi tindak balas. So awak jawab kat situ, kadar tindak balas penguraian kanji kepada maltosa semakin meningkat dengan hadirnya amilase liur. Okay, amilase liur adalah mangkin ya, mempercepatkan lagi tindak balas tersebut. Okay, so kita dah terlebih masa.
Hampir. Okay, kita berada pada 9.09 ya. So okay, saya ucapkan ribuan terima kasih pada pelajar-pelajar yang menghadiri kelas pada malam ini. Okay, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Okay, selamat maju jaya. Assalamualaikum. Terima kasih juga. Okay, sama-sama. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okay. So, Riz je dulu. So, sambil-sambil kita tunggu kawan awak yang lain. Jadi, cikgu akan sharekan skrin. So, kita akan sambung lagi berkenaan dengan matematik lah, di mana untuk topik untuk awak semua adalah apa? Kita stop hari tu dekat bab 5, kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi lah. Okay, jadi dengar tak suara cikgu? Dengar cikgu. Ada tersekat ke? Takut line cikgu tak berapa okey ke malam ni? Okay, jadi mari kita sambung terus tanpa mari kita buat latihan bersama-sama. Kita tengok kepada soalan pertama melibatkan apa ni? Berkenaan dengan ni adalah contoh soalan objektif. Kalau kita tengok dalam rajah 1, JKLM dan PQRS adalah serupa. Jadi kita tengok ni bentuknya serupa, tetapi apa yang berbeza dari segi saiz. Dia hanya adalah serupa tapi saiz yang berbeza. Antara pernyataan berikut yang manakah adalah tidak benar? Tidak benar berkenaan dengan bagi bentuk di atas ni lah. Kita tengok kita ada JKLM dan PQRS. So rasa-rasa ni adalah di bawah apa? Adakah kongruen? Betul ke kongruen ni? Riz rasa kongruen tak? Kalau kongruen adalah macam mana? Dari segi bentuk sama, saiz sama. Kalau ni kita tengok dia adalah serupa tetapi saiz berbeza. So ni adalah di bawah apa? Pembesaran. Kalau di bawah pembesaran mesti kita akan ada skala lah. Jadi macam mana kita nak menentukan pernyataan di bawah ni yang mana satu adalah tidak benar. Kalau serupa, kita ada dua syarat di mana setiap sudut sepadan bagi kedua-dua mestilah sama. Contohnya macam mana sama cikgu? Kalau awak tengok dekat sudut dekat J adalah 90 darjah. Jadi untuk objek PQRS yang ni pun mestilah dekat sudut P sama juga 90 darjah.
sudut sepadan. Kalau kita tengok bentuk serupa. So dekat sudut M juga, so dia akan sama dekat sudut S. So kalau dekat sini sudut J, K, L mesti akan sama dengan sudut P, Q, R. Lagi sudut apa? Sudut K, J, M mesti sama dengan sudut Q, P, S. So sama lagi sudut J, M, L sama dengan sudut P, S, R. So nak tahu setiap sudut kalau cikgu buat dalam bentuk ni macam mana? Ni dekat tengah-tengah ni. Sudut dekat bucu J, sudut dekat bucu M, sudut dekat bucu P. Macam tu. So dia mesti sama. Ni dari segi sudut. Yang kedua adalah dari segi sisi sepadan. Mestilah sama. Contohnya adalah JK per dengan lagi kita ambil contoh ML. Mestilah sama dengan kalau kita ambil sisi JK, dia mesti akan sama sisi dengan PQ per. So kalau kita ambil ML, dia akan sama dengan SR. So ni dari segi sisi lah. Dan dia juga sama dengan JM sama dengan P per S. So mari kita tengok antara pernyataan berikut yang manakah tidak benar. So mari kita tengok C dahulu. ML per SR sama dengan 3/2. So mari kita cari ML per dengan SR. So nilai ML tengok adalah 12 cm. Per SR adalah 8 cm. So maka adakah dapat 3/2? So 12/8 kita boleh permudahkan. 12 bahagi dengan 8. Yes, kita akan dapat 3/2 bahagi potong dengan 4. So sini adalah benar. Kita nak yang salah lah, maksudnya tidak benar. Jadi kita tengok lagi KL sama dengan 9 cm. So dekat sini KL tidak diberi nilai. Macam mana nak dapatkan KL? Okay, so nak dapatkan KL, kita kena cari sudut sisi sepadan lah. So maka sisi sepadan, andai kata kita ambil KL per dengan, so kalau KL mesti sama dengan apa? QR per QR. So kita cari lagi yang mana ada sisi. So kita ada ML per dengan SR. So KL kita nak KL lah. KL. QR adalah tengok QR 6 cm. Sama dengan LSR kita dah dapat 3/2. So nak dapatkan KL, bawa 6 ni bahagi bawa ke sebelah kanan. Dia akan jadi darab 6. Maka 3/2 darab 6. So kita akan dapat KL sama dengan 9 cm. So yang ni pun betul lagi. Masih benar. So mari kita tengok B. Sudut dekat Q diberitahu adalah 65 darjah. So dia kata adakah sudut dekat Q 65 darjah? Mana? Dekat sini. Jadi macam mana nak dapatkan sudut 65 darjah? Maka kita kena tahu sudut pedalaman.
Maknanya kalau dekat sini adalah 90 darjah, sini 90 darjah, ni 105. So mesti dekat bucu R ni pun adalah 105. So maka dekat Q mesti sama dekat bucu K. So macam mana nak dapatkan? Kita tengok ni adalah poligon jenis apa? Sisi 4. So kalau sisi 4, sudut pedalamannya adalah sama dengan berapa? Siapa tahu? Kalau sisi 4, sudut pedalaman sama dengan berapa? Sudut pedalaman ni macam mana? Hasil tambah sudut pedalaman. Kalau sisi 4, berapa jumlah hasil tambah sudut pedalaman? Macam mana kalau kita nak kira sudut pedalaman untuk sisi 4? Yang ni awak kena ingat awak dah belajar masa di tingkatan 2. So nak cari hasil tambah. Kalau untuk sisi 4 dia adalah bersamaan dengan 360 darjah. Boleh. So kalau kita nak cari dekat bucu Q ni andai kata X. So maka 360 kita akan tolak dengan 90, tolak 90, tolak 105. Akan dapat nilai X. Kenapa dapat tolak-tolak? So maknanya 90 tambah 90 tambah 105 tambah S akan dapat 360. So nak dapatkan X, 360 tolak-tolak yang atas. So maka dekat bucu Q awak akan dapat berapa? So kiralah 360 tolak 90 tolak 90 tolak 105. Kita akan dapat dekat bucu ni adalah nilainya 75 darjah. So dekat sini adalah 75 darjah. Betul tak? Dia cakap sudut Q adalah 65 darjah. So salah. Maka jawapannya adalah B. Dia nak pernyataan yang tidak benar. So maka B lah. Sudut dekat bucu Q sepatutnya 75 darjah. Boleh? Okey, mari kita tengok kepada nombor 2. Nombor 2 adalah berkenaan dengan apa? Translasi. Soalan berdasarkan translasi. Kalau kita tengok dalam rajah 2, Q ialah koordinat imej P. Q adalah koordinat imej P di bawah translasi X, Y. So dekat sini kita tak tahu berapa. So translasi ni adalah apa? Siapa masih ingat? Apakah maksud translasi? Translasi ni adalah pergerakan. Maksudnya dia akan bergerak lah. So X ni adalah untuk paksi X. Sama ada bergerak kiri atau kanan. Manakala Y untuk bergerak sama ada atas atau bawah lah. Mari kita tengok. Diberi bahawa jarak PQ ialah 10 unit. Translasi itu ialah. So maksudnya dia suruh kita cari translasi. Q ialah koordinat imej P. So maksudnya Q ni adalah
image. Manakala P adalah objek. Jadi diberi apa? Jarak. So jarak dari P ke Q adalah 10 unit. So kalau dekat sini P diberi koordinat 6, 6. So Q, kalau kita tengok Q ni memintas pada paksi Y. So cikgu nak tanya berapa koordinat titik Q? Kalau memintas dekat Y, tengok pintas Y. X ni adalah kosong. Kosong Y. Kita tak tahu berapa nilai Y. Jadi nak tahu pergerakan ataupun translasi, kita mesti tahu dahulu koordinat titik Q. Macam mana nak dapatkan koordinat titik Q? Kita ada jarak. Siapa ada idea? Soalan cikgu bukan translasi. Kita nak dapatkan titik koordinat Q. Kita ada jarak 10 unit. Macam mana nak dapatkan koordinat dekat Q? Kalau kita tahu koordinat dekat Q, maka kita akan tahu translasi. Translasinya berapa? Translasinya mesti ke mana? Ke kiri, naik ke atas. Ataupun naik ke atas, ke kiri. Dia bergerak macam tu. So macam mana nak tahu translasi? So nak tahu translasi, yang pertama mesti cari koordinat titik Q. So ada jarak. Dekat sini nak tahu, kita boleh menggunakan formula jarak di antara dua titik. So formula jarak adalah sama dengan punca X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Yang ni awak kena ingatlah, ni adalah formula jarak untuk koordinat. Walaupun ni adalah untuk topik di tingkatan 2, you all kena ingatlah tingkatan 5, matematik ni akan keluar semua silibus dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Walaupun awak belajar di bawah translasi. Okay, so jarak di antara dua titik adalah 10. Maka jaraknya adalah 10 sama dengan, kita ada koordinat P. Tengok, P adalah, dekat sini cikgu buat P 6, 6. Manakala Q adalah, kita dah tahu satu, kita dah tahu iaitu kosong Y. Kenapa kosong cikgu? Kenapa cikgu tahu ni kosong? Tengok, Q ni berada dekat mana? Titik ni. Betul-betul di atas X sama dengan kosong dan dia memintas dekat paksi Y. Nampak tak yang cikgu bulatkan merah tu? Maka dekat sini awak tandalah ni adalah X berapa? X2, ni adalah X1, ni adalah Y2, Y1. Yang mula-mula dulu sentuh, maknanya ni 1, ni Y2. X2, Y2, ni Y1. So masukkan ke dalam formula. So X2 kita adalah 6 tolak 0 kuasa 2 tambah Y2 kita adalah 6 tolak Y. Kenapa Y? Sebab kita tak tahu berapa. So dekat sini kita akan dapat apa? Kita akan dapat nilai Y.
So maka 10. So 6 tolak 0, kita akan dapat 6 kuasa 2 tolak 6 tolak Y kuasa 2. Okey, so dekat sini kita boleh permudahkan lagi 10. Tengok, bila punca di dalamnya ada kuasa 2, kita boleh matikan. Maksudnya kita boleh hapuskan. Mari kita tengok macam mana cikgu nak hapuskan. Kita tengok ni 6 kuasa 2. Maknanya kita boleh buka kurungan tolak 6 tambah Y kuasa 2. So bila punca dengan kuasa 2 kita boleh potong. So maka cikgu bawa kat sini. Kalau tak faham boleh bagi tahu kata cikgu tak faham kenapa dekat sini. So 10 sama dengan 6 tolak 6 plus Y. Sorry cikgu tersilap. Bukan. Ni tak payah potong lah, sekejap lagi kita potong. Yang ni awak bawa je lah, alihkan dahulu. Punca ni bawa ke kiri, dia akan jadi 10 kuasa 2. So 6 kuasa 2 tolak 6 tolak Y kuasa 2. So bila kat sini awak alihkan. So akan jadi 6 tolak Y kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Cikgu tersilap, cikgu nampak dah kesalahan. Siapa tahu apa yang cikgu tersilap? Dekat mana kesalahan cikgu? Iaitu ni cikgu buat negatif, sepatutnya positif. So kalau awak nak buka kurungan pun tak ada masalah lah. Tengok mari kita buat balik, cikgu padam balik. Okay, so dia akan jadi 10 sama dengan 6 kuasa 2. Kita 6 tambah 6 tolak Y kuasa 2. Semua kuasa 2. Lepas tu kita boleh potong. So dia akan jadi 10 sama dengan 6 tambah 6 tolak Y lah. So maka Y sama dengan 10 tolak 12. 10 sama dengan 12 tolak Y. So Y sama dengan 12 tolak 10. Maka Y sama dengan 2. So dekat sini kita dah dapat Y sama dengan 2. So dekat Q kita dah dapat untuk koordinat Q sama dengan 0, 2. Okay, kita tengok balik. Cikgu padam balik. Cuba mari kita tengok. So Q ke P 10 unit. So kita ada koordinat Q 0, 2. So maka translasi ni mesti adalah pergerakan.
So maka dekat X awak rasa ke sini. Dia 6 nak ke kosong. Maka adalah apa? Negatif 6. Jelas tak kenapa negatif 6? Sebab dia ke kiri. Kalau ke kiri adalah negatif. Cikgu, kenapa 6? Sebab 6 kalau tambah kosong. Kita nak pergi ke paksi X ni adalah kosong. So jadi 6 lah. 6 tambah kosong 6. Kenapa negatif? Sebab ke kiri. So kita nak ke atas. Kalau atas dari kosong. So berapa langkah, berapa unit? 1, 2. Maka tengok kalau ke atas positif, negatif 6, 2. So ni adalah translasinya iaitu di negatif 6, 2. Boleh? So dapatlah. So translasi. Cumanya awak kena tahu nak dapatkan translasi kena dapatkan nilai koordinat titik Q lah melalui formula jarak. Okey, mari kita tengok seterusnya adalah nombor 3. Transformasi F ialah pantulan pada garis X sama dengan 3. Manakala transformasi E ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. 1 pada garis X sama dengan 2. So dekat sini dia nak apa? Nyatakan koordinat imej titik R 3, 1 di bawah gabungan transformasi FE. So dia nak FE. So maka kita kena mulakan dengan E lah. Kalau FE kita kena mulakan dari belakang E. So yang pertama adalah R 3, 1. So mesti jalani R prime berapa. So barulah dapat imej. Yang kedua, mula-mula di bawah E baru F. So E adalah apa? E adalah pada garis Y sama dengan X. Okey, cikgu dekat sini macam mana nak buat? Tak ada pun nak gerak-gerakkan, tak ada pun titik. So dekat sini awak kena tahu bahawa kalaulah pada garis Y sama dengan X, dia hanya terbalik. Maksudnya kita ada paksi X, kita ada paksi Y. So kalaulah Y sama dengan X, ni garis Y sama dengan X. Andai kata titik kita dekat sini, so dia akan betul-betul dekat sinilah terbalik. Maka 3, 1 akan jadi apa? Kalau terbalik akan jadi 3, 1, 3. Ingat, kalau Y sama dengan X, dia akan terbalik. Terbalik koordinat. Kalau 3, 1, dia akan jadi 1, 3. So next, kita dah dapat untuk di bawah transformasi E. So kita akan menjalani transformasi F iaitu pada garis X sama dengan 2. Pada garis X sama dengan 2, dia akan memotong pada X sama dengan 2. So nilai Y sama dengan berapa? Iaitu kosong. So paksinya akan jadi 2, kosong koordinat. So macam mana? Awak tambah saja 0, 2. 2, 0. So dia akan jadi 3, 3.
So tiga jawapannya adalah D. Yang ni kita boleh buat pengiraan lah. Kalau awak ingat, awak belajar masa di tingkatan 2 di bawah pantulan. Okey, mari kita tengok kepada nombor 4. Nombor 4 adalah rajah 3 menunjukkan 5 sisi 4 dilukis pada suatu satah kartesen. Antara sisi 4A, B, C, D, manakah koordinat imej bagi M di bawah satu putaran 90 darjah? So dekat sini putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 10. So mana M ni adalah M. Dia nak yang mana antara A, B, C menjalani di bawah satu putaran 90 darjah. So mari kita cari pusat 10. So ni adalah 10. Dia nak apa? Arah jam. So 90 darjah. So kita nak cari imej. So kalau kita dah dapat titik pusat dia 10, awak garis je. Contoh kita nak bucu ni, kita garis straight. Kita tengok 90 darjah. So kalau cikgu sarankan kalau untuk kita tahu 90 darjah guna sahaja pembaris. Dekat hujung bucu pembaris tu, kalau bucu pembaris kita ada 90 darjah. So maka kalau ikut arah jam ke mana? Ke sini ke atau ke bawah? Makanya adalah ke bawah lah, dia akan berputar ikut arah jam. So kalau dekat sini cikgu tak ada pembaris nak tunjuk, kalau 90 darjah dia akan jadi straight je macam ni. So maka ni adalah 90 darjah. So macam mana nak tahu bucu dia pula cikgu? Koordinat, awak tengok ni adalah cikgu akan menggunakan pergerakannya adalah translasi. Kita tengok dari ni nak pergi ke pusat 1, bergerak ke kiri 1, ke bawah 1. So maksudnya negatif 1, 1. Kalau untuk putaran dia akan jadi terbalik. Maksudnya kita akan bergerak ke kiri, ke kanan pula 1. Jadi positif 1, negatif 1. Ke kanan 1, ke bawah. So kita dah dapat bucunya. So bucu M tadi dah dapat bucu dekat sini. Okey, lagi kita tengok. So kita dah dapat bucu dekat situ. Lagi buat garis je bucu ni straight pergi ke titik pusat. Straight sahaja. So maka 90 darjah pun sama, straight sahaja. Ni 90 darjah. So maka buat sama sahaja untuk translasi. 1, 2, maknanya ke bawah. Negatif 2. So dia ke kiri berapa? 1, 2. Sama juga. 2, negatif 2. So dekat sini kita kena bergerak macam mana? 1, 2. 1, 2. Dah dapat bucu. So nampak tak? Kalau awak gerakkan, awak akan dapat nilai A lah. So jawapannya adalah A. Kalau untuk 90 darjah, macam ni sahaja. Yang penting ingat, sama ada ikut arah jam ataupun lawan jam. Okay, so mari kita tengok lagi kepada soalan nombor 5. Okey ke?
Boleh? Okay, so rajah 4 menunjukkan dua trapezium. P dan Q. Q ialah koordinat imej P di bawah suatu pembesaran. So ialah Q ni koordinat imej P. So maka P ni adalah apa? P ni adalah image. Manakala Q adalah objek. Soalannya adalah antara rangkaian graf berikut yang manakah merupakan hasil gabungan subgraf G1 dan subgraf G2. Tak nombor. Yang ni bukan ni cikgu lah. Ni soalan dia. Antara titik A, B, C. Ni mesti terambil. Antara titik A, B, C dan D, manakah pusat pembesaran? Yang ni bukan Ni soalan dia. A, B, C dan D, yang manakah pusat pembesaran? Macam mana kalau kita nak tahu pusat pembesaran? Tengok bocor. Ya, macam mana? Tengok bocor. Yes, kena samakan bucu. Maksudnya tengok bucu ni, cari bucu yang sepadan. So bucu ni sama dengan bucu ni. So kita garis sahaja straight. So maka lagi contoh kita ada bucu ni sama dengan bucu ni. So kita garis straight. Cikgu tak ada pembaris. Kalau you all ada pembaris, garis sahaja straight. So contoh lagi, nampak macam mungkin sekejap cikgu samakan garis cikgu. Okay. So ni sama yang ni. Alamak tak sama je. Sekejap. Macam tu. So kalau bucu ni sama bucu ni. So straight sahaja. Straight. So maka kita akan cari apa? Tempat titik persilangan. So nampak tak bila titik persilangan tu ialah pusat pembesaran. So maka jawapannya adalah A lah. Okey, so kita tengok kepada nombor 6. Rajah 5 menunjukkan 5 titik dilukis pada suatu satah kartisen. So transformasi P ialah translasi negatif 2, 3. Transformasi Q ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 06. Okay, so soalannya antara titik A, B, C dan D, manakah imej bagi titik E di bawah gabungan penjelmaan P, PQ. So dia nak PQ. Kalau PQ kita mulakan apa dahulu? Q. Iaitu, yes, good. Iaitu Q. Kita kena mulakan Q. Jadi contoh, mari kita buat E. E adalah koordinatnya adalah 1, 5. So kita akan pergi kepada untuk dapatkan E prime, imej yang pertama iaitu di bawah Q. Dan yang kedua, imej yang kedua di bawah P lah. Okay, so dia nak
titik A, B, C, D. So Q kita tadi apa? Putaran 90 darjah ikut arah jam 07. Mari kita cari 0 tu ni straight so ni adalah pusat putaran. So macam mana nak buat ni cikgu? So kalau cikgu awak gariskan sahaja. Garis. Lepas tu kita tengok. Kalau ikut arah jam, adakah ke sini atau ke bawah? Ke bawah. Nombor 1 ke nombor 2? Nombor 2. Nombor 2. So kita akan, ini akan bergerak ke sana. Titik E ni ke sana. Okey, macam mana pula kita nak buat 90 darjah? So kalau 90 darjah, you all ambil je. Contoh, ambil je kotak bucu. Maka cikgu boleh ke nak betulkan ni? Contohnya, sekejap Okay, cikgu ambil ni. Okay, so kita ada 90 darjah. Andai kata awak imagine ni adalah pembaris. So samakan, alamak boleh ke? Tak ada idea lah. So samakan pembaris di bucu. So awak akan dapat straight yang macam ni. Nampak tak straight? So ni adalah 90 darjah. Sekejap cikgu garis. Kalau awak ada pembaris, buat bucu 90 darjah. So maka titik E kita ni akan bergerak ikut arah jam. So macam mana nak tahu titik E tu selepas menjalani pusat putaran ni? Sama juga kalau cikgu suka gunakan macam bentuk translasi. Kau tengok ini nak pergi ke pusat putaran. 1, 2. Dia akan naik 2. 1 kiri. So negatif 1, 2. So bagaimana pula untuk next putaran terbalik. Maksudnya untuk paksi X dia akan jadi negatif 2, negatif 1. Maksudnya 1, 2, 1. Dekat titik B. So maka kita akan dapat negatif 2, 6. Titik B. Ni bukan jawapan lagi. Kita nak pergi pula P, iaitu apa? Translasi negatif 2, negatif 3. So maka kalau negatif 2 kiri, negatif 3 bawah lah. So maka B ni adalah 1, 2. Ke kiri sebanyak 2 kali, 2 unit. So negatif 3 ke bawah. 1, 2, 3. And then baru kita dapat iaitu D. Iaitu negatif 4, 3. So jawapannya adalah D. Faham ke? Boleh? Okey. So mari kita tengok lagi satu. Yang ni lah. Cikgu nak soalan last. Mari kita tengok di bawah putaran juga. Penjelmaan U ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan. Manakala penjelmaan V ialah pantulan pada garis X sama dengan 3. Okey, pada rajah 2A
Dan 2B, lukis imej bagi segitiga CDE di bawah setiap transformasi. So A adalah U. Dia nak putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan. Okay, ingat kalau titik asalan berapa koordinat dia? Kalau titik asalan berapa koordinat? Kosong. Ingat kalau pada asalan koordinatnya adalah kosong. So dekat sini. Jadi kita nak lukis imej segitiga dekat mana? Andai kata kita ambil bucu C. Garis. Betul-betul. So maka nak garis, kita tengok ikut arah jam. Kalau ikut arah jam, mesti segitiga ni akan berputar ke bawah. Maksudnya yang garis dekat sini akan jadi bentuk macam ni. Kalau awak perhatikan, nak tahu 90 darjah tengok. Kalau dari straight macam ni dia akan jadi ke bawah. Sama 90 darjah. Mari kita tengok. So maka ambil je pembaris, awak garis letak dekat bucu. So kita akan dapat kalau kita garis alamak. Garis straight. Macam tu. So, maka mari kita tengok. Sama juga kaedah. 1, 1, 2. So gerak je. 1, 2, 1. Maka kita jumpa C prime. Terbalik je. Kalau ke kiri 1, dibahagiankan ke kiri. So kita akan ke kanan 2. Kalau ke bawah 2, ke kanan 2. Ke bawah akan jadi 1. Terbalik. So maka garis lagi. Dah dapat titik tu untuk C prime. Kita cari pula untuk titik D. Sama garis untuk titik asalan. So maka cari pula untuk straight je. Sama. So 1, 2. 1, 2. Gerakkan. 1, 2. 1, 2. Ni. So ni adalah D. So yang ni pun sama. So titik E. Titik asalan garis. Kalau cikgu nampak belok lah sikit. So awak garis juga. So tengok 1, 1, 2, 3, 4. Maksudnya awak kena gerakkan ke kanan. 1, 2, 3, 4. 1. So titiknya dekat situ tu sambung sahaja. Dapatlah gambar rajah macam ni. Nampak tak cikgu cakap bilalah awak tahu pergerakan ke bawah 90 darjah, yang bahagian C ini straight dia akan jadi melintang. So jawapannya adalah ni lah. Awak lukis dekat answer. Ni lah untuk A. So UV. Mari kita tengok UV. So kalau UV mesti kita akan buat V dahulu baru U. So V ialah pantulan pada garis X sama dengan 3. So cari X sama dengan 3 straight. So maka ni adalah X sama dengan 3.
Jadi ikut samakan jarak je lah. Kalau D ni 1, langkau 1 ni adalah D. So C 1, 2. 1, 2. So ni adalah C prime. So E 1, 2. 1, 2. So ni adalah E. So kita akan dapat ni. Ni segitiga kita. So ni di bawah pantulan. Next putaran. Sama titik asalan. Garis straight sahaja. So kita nak nampak tak ni 90 darjah akan dapat. Cari lah. Alamak. Okay, D. 1, 2, 3, 4. 1, 2. So maka 1, 2, 3, 4. 1, 2. So D prime dekat sini lah. E pula. So E tengok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 dekat sini. So ni adalah E prime. So C 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Betul lah. Satu, dua, tiga, empat, lima. 1, 2. Dekat sini. So maka awak akan dapat ni lah bentuknya. So kalau kita label C prime, D prime, E prime. Faham tak? Awak kena buat macam pergerakan translasi. Tapi dalam bentuk terbalik. Contohnya, kalaulah boleh ke? So tengok ni asalan kita. So nak dapat ni 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tengok ke bawah 2. Jangan ke bawah 2 juga. Maksudnya ke bawah 1, 2, 3, 4. Ke kiri baru 1, 2. Dapat D. Kalau ni 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ke pusat. So maksudnya ke bawah 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ni. Dapat straight. Macam tu. Boleh? So masa pun dah pukul 10. Cikgu akan stop kelas kita dekat sini. Maka cikgu ucapkan terima kasih kepada yang menghadiri kelas kita.